Dr. Rumah hadirin dipersilakan duduk. Dan sekali lagi saya persilakan kepada para hadirin untuk duduk bagi kita memulakan majlis pada malam yang berbahagia ini. Jemput duduk semuanya insya-Allah. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih di atas persembahan khasidah sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al ulama warasatul anbiya. Yang Maha Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor dan yang amat berbahagia Datin Seri. Yang berbahagia Datuk Haji Haris bin Kasim, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Yang Berhormat Tuan Muhammad Zawawi bin Ahmad Mughni, Esko Agama Islam Pengguna dan Industri Halal Negeri Selangor, Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, Sahibul Fadilah Al-Imam Al-Allamah Profesor Dr. Ali Jum'ah, Yang amat dihormati Sahibul Samahah Datuk Seri Utama Diraja Mufti Selangor, Sahibul Samahah Mufti Wilayah Persekutuan,
Yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Syahzihan bin Ahmad, Sohibul Saadah Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor, yang berhormat ahli-ahli Dewan Negeri dan Parlimen, yang berbahagia Ketua-Ketua Jabatan Peringkat Negeri dan Persekutuan, seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya serta memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama di jamuan mahabbah ulama dan umara bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor pada malam yang berbahagia ini. Untuk makluman para hadirin, jamuan makan pada malam ini merupakan satu penghargaan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor kepada pemimpin-pemimpin negeri, penjawat awam dan seluruh umat negeri Selangor agar lebih rapat dengan ulama dan umara. Terlebih dahulu bagi pihak majlis mengalu-alukan kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor, dan kepada hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang hadir memenuhi jemputan dan seterusnya menjayakan program pada malam yang penuh keberkatan ini. Hadirin yang dihormati sekalian, semoga majlis mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Syekh Muhammad Abdul Wahab untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami berhimpun di majlis yang mulia dan bersejarah ini memohon rahmat dan hidayah dari sisi-Mu, ya Allah. Semoga dengan rahmat itu Engkau berikan hidayah dan petunjuk dan menyatukan pemikiran kami. Engkau perkukuhkan perpaduan kami. Engkau hindarkan fitnah dan pertelingkahan di kalangan kami. Engkau perbaiki urusan agama dan dunia kami. Allahumma ya muhaiminu ya raqibu ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, kami memohon taufik dan hidayah-Mu dalam setiap perkara dan restuilah perancangan dan pembangunan yang telah disusun dan diatur oleh pemimpin kami dalam usaha memajukan negara dan negeri ini. Bimbinglah para pemimpin kami yang memikul amanah dan tanggungjawab dalam pentadbiran negara dan negeri ini dengan sinaran petunjuk-Mu yang berterusan. Pimpinlah kami sekalian ke jalan yang lurus dan benar yang membawa kepada ketentraman dan kesejahteraan. Hindarkanlah kami sekalian dari segala malapetaka dan sifat-sifat keji, hasad dengki, boros, rasuah dan semua sifat negatif. Ya Allah, selamatkanlah kami sekalian dari perselisihan yang boleh membawa perpecahan dan kebinasaan. Allahumma ya zal judi wal karam. Kami pohonkan limpah rahmat, taufik dan hidayah bagi pemimpin kami di segenap lapisan dan seluruh rakyat negeri dan negara ini yang tercinta. Mantapkanlah semangat dan keazaman mereka dengan penuh kesabaran dan bertawakal kepadamu dalam memikul tanggungjawab memajukan negara
dan agama supaya disanjung tinggi dan disegani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersempena dengan kehadiran Fadilatul Imam Al-Allamah Profesor Dr. Nuruddin Ali Jumaah ke negeri dan negara ini, Engkau curahkanlah rahmat kepada negeri dan negara ini. Engkau tautkanlah ikatan di antara para pemimpin kami bersama dengan para alim ulama, dan Engkau jadikanlah negara dan negeri ini sebagai medan wacana antara pemimpin dan ulama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan jutaan terima kasih di atas pimpinan doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis pada malam yang berbahagia ini diteruskan dengan ucapan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor. Majlis dengan penuh ta'azimnya menyebut dan mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahri, Datuk Menteri Besar Selangor, untuk menyampaikan ucapan pada malam yang berbahagia ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Terima kasih pengurusi majlis yang kita kasihi, yang dihormati Syekh Dr. Ali Jumaah, yang dihormati para kiai dan juga ustaz Kiai Haji Said Agil Siraj, Baba Haji Ghazali Ahmad Al-Fattani, Sahibus Samahah Datuk Dr. Luqman Abdullah, Mufti Kuala Lumpur, para ulama yang saya hormati, rakan-rakan pimpinan kerajaan negeri dan juga agensi-agensi negeri dan persekutuan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, mewakili seluruh pentadbiran dan juga jentera kerajaan negeri, saya ingin mengucapkan selamat datang ke negeri Selangor Darul Ihsan dan mengucapkan kepada semua agar majlis ini dan segala apa yang kita ikhtiarkan di dalam negeri ini termasuk Karnival Turath Islami akan diberikan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'maluna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Artinya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal sempurna yang dapat menerima pelajaran. Jawapan sudah pasti tidak sama derajat mereka yang berilmu dengan mereka yang tidak berilmu. Mana mungkin sama, mustahil sama sekali darajat, harkat dan harakat kedudukan mereka di dunia dan insya-Allah juga di akhirat. Al-Quran menegaskan lagi, hanya orang yang berakal sempurna, golongan ulul albab yang dapat menerima pelajaran dan peringatan. Saudara-saudari, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, bagi pihak pentadbiran dan seluruh rakyat negeri Selangor, sudah pasti saya mengalu-alukan kehadiran semua yang dapat bersama-sama dalam Karnival Turath Islami. Bukan hanya kepada pembicara kita yang kita jemput, sama ada Al-Ustaz Syekh Dr. Ali Jumaah serta para kiai dan ustaz yang kita panggil sebagai juru bicara, tetapi peserta yang dapat bersama-sama sepanjang majlis ini berlangsung. Malahan sebagaimana yang saya sebutkan, kita merangka dan merencana untuk satu program seminar ataupun satu program penelitian berkenaan dengan Ihya Ulumuddin. Tetapi kerana barakah program ini dan juga sambutan yang sangat baik, program itu telah berkembang menjadi 10 program yang sebahagian besarnya diketuai juru bicaranya ataupun pembicaranya oleh Dr. Syekh Ali Jumaah. Dan sudah pasti kita berharap
agar barakah ini terus bersambung dan berkembang, serta memayungi negeri Selangor Darul Ihsan sebagai sebuah negeri yang dilindungi dan sebuah negeri yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagaimana cita-cita dan juga keinginan yang saya selalu sebutkan, melihat negeri ini sebagaimana gambaran di dalam surah Al-Balad yang bukan hanya menetapkan dan menitik beratkan soal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga memberi makan dan menjaga serta memelihara mereka yang melarat, menjaga anak-anak yatim khususnya daripada kaum kerabat, dan juga berperangai dengan perangai yang baik sebagaimana gambaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kota Mekah ataupun negeri Balad semasa beliau ataupun baginda berada di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Saudara, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, dalam ucapan pembukaan Daurah Afkar Ihya Ulumuddin, saya menyebutkan bahawa memahami dengan keilmuan serta mendalami kitab turath dan tradisi keilmuan Islam akan memberikan garis panduan kepada kita untuk menangani cabaran-cabaran semasa. Cabaran-cabaran yang ditempuh dan yang bersetentang dengan umat yang ada pada hari ini. Dan salah satu daripada cabaran tersebut sudah pasti berkenaan dengan transformasi digital yang ada dalam kehidupan pada hari ini. Hari ini kita lihat manusia sudah mula beralih rujukan kepada ChatGPT ataupun kepada artificial intelligence dan pelbagai yang dipanggil sebagai machine learning untuk memberikan jawapan kepada misteri ataupun consciousness atau kesedaran dalam benak kemanusiaan dan kehidupan seharian. Namun begitu, saya ingin membawakan pandangan seorang tokoh pemikir iaitu John Searle yang mengkaji minda manusia, komputer maupun program-programnya. Walaupun mampu menjawab soalan dan sesuatu bahasa, namun ia hollow ataupun kosong kerana mesin tidak mampu menghadirkan makna. Beliau mengemukakan apa yang dikenali sebagai hujah, the Chinese room. Hujah ini kemudian disusuli serta dikembangkan menjadi hujah intentionally. Menurut Searle, kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence ataupun machine learning tidak mampu memahami makna maupun memberikan makna kecerdasan ataupun boleh senaraikan 100 ungkapan cinta, namun tidak sama sekali memberikan dan menggetarkan hati terhadap cinta dan kata-kata manis yang terluah. Saudara-saudari, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya sangat tersentuh di mukaddimah yang telah diberikan oleh Syekh Dr. Ali Jumaah dalam Afkar Ihya Ulumuddin yang memberikan gambaran dan latar belakang bagaimana Ihya Ulumuddin itu diterbitkan oleh Imam Al-Ghazali. Satu perkataan yang sangat menyentuh pada ketika itu ialah pada abad-abad tersebut Al-Imam Al-Ghazali melihat bahawa amal, perbuatan serta ibadat manusia pada ketika itu hanya kepada adat ataupun kebiasaan yang tidak ada ruh dan tidak ada nilai yang sewajarnya. Sebab itu perkataan ihya itu diberikan penekanan kerana ia menghidupkan agama, menghidupkan apa nilai sebenar kemanusiaan dan keagamaan dalam kehidupan seharian kita. Justru selain daripada program ucapan ataupun program mahabbah dan jamuan mahabbah ulama umara, kita juga turut menyusunkan program yang dipanggil muzakarah ulama dan umara kerana ingin memberikan dan juga menyuntik roh-roh semangat yang hilang dalam nilai dan ciri kepimpinan di dalam negeri dan negara kita. Kalau kita lihat tanggungjawab dan juga tugas seorang pemimpin yang digariskan di dalam Al-Quran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat dan juga para tabi'in kepada kita. Selain daripada tanggungjawab memelihara agama, ia juga harus menjaga maslahah dan kehidupan kemanusiaan.
Namun begitu realiti pada hari ini, kadang-kala kita dapat lihat kepimpinan yang di dalam nilai dan cirinya, perkataannya, perbuatannya, keputusannya menimbulkan perperangan, menimbulkan pertelingkahan, menimbulkan pergaduhan. Dan amat malang, ada juga yang sudah mula mengabaikan tanggungjawab untuk menjaga maslahah dan kepentingan awam. Selain daripada apa yang disebut oleh Asy-Syaikh yang menyebutkan tentang nilai ibadat amal manusia yang hari ini ataupun pada zaman Imam Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin itu terdapat kekosongan, marilah kita sama-sama menilai dan memahami adakah kita benar-benar melaksanakan dengan nilai, dengan hati, jiwa nurani. Dan jiwa nurani yang betul itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah dapat disentuh dengan pemahaman terhadap Al-Quran, dengan terhadap pengertian dan juga apa yang diajar oleh ulama-ulama sebelum ini. Dalam Al-Quran disebutkan di sana bahawa antara ciri-ciri orang yang beriman, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanan mereka. Inilah di antara perkara-perkara yang kita nak, di mana getaran itu wujud setiap masa, dan juga keinginan dan juga keimanan itu ditambah pada setiap waktu dan masa, supaya perbuatan kita, keputusan yang dibuat selaku pemimpin yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana anugerah kejayaan, kemenangan adalah satu anugerah daripada Allah yang dipilih oleh Allah, diberikan oleh Allah, itu dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Dan apatah lagi ia merupakan tanggungjawab di saya yang berucap pada hari ini. Justru insya-Allah dengan barakah dan juga ilmu yang diberikan oleh para imam dan juga barakah yang dibawa oleh para ustaz peserta yang datang pada hari ini, mendoakan negara kita, mendoakan negeri Selangor Darul Ihsan benar-benar mempunyai nilai yang baik. Antara nilai yang penting saya percaya adalah pada perkataan Darul Ihsan. Dengan ihsan, saya satu percaya dalam hadis panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada Islam, iman, ihsan juga merupakan nilai penting. Dan ihsan inilah yang merupakan satu kawalan terhadap kita, bagaimana kita bertindak di waktu siang ataupun malam, di waktu gelap ataupun di waktu terang, di waktu tersembunyi atau tidak tersembunyi, di saat disiasat SPRM ataupun SPRM sedang lena dan tidak melihat kita. Saya percaya ini antara ciri-ciri yang harus ditenangkan dan difahami. Dan insya-Allah malam ini selain daripada menikmati jamuan, juga sudah pasti kita akan diberikan tausiah dan ingatan daripada Imam Syekh Ali Jumaah dan juga para ilmuwan yang lain sepanjang Karnival Turath Islami ini. Dan semoga ia memberikan makna dan pengertian dan menambah kemakmuran kepada bumi ini, negeri Selangor. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih khusus kepada para peserta yang datang bukan hanya daripada Malaysia, ada juga datang jauh-jauh daripada Indonesia, ada datang daripada rakan-rakan di negeri seberang ataupun di negeri Thailand dan sebagainya, yang juga datang daripada Singapura yang berhimpun 2 hari. Mungkin malam ini kita agak ringan sedikit selepas 2 hari kita mengkaji dan menelaah bab-bab yang terkandung dalam Ihya Ulumuddin sebagaimana kupasan yang telah diberikan oleh Syekh Ali Jumaah. Selamat datang, terima kasih. Insya-Allah kita memohon rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih di atas ucapan yang mahormat Datuk Menteri Besar Selangor sebentar tadi. Hadirin muslimin muslimat yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita cukup beruntung pada malam yang penuh keberkatan ini, seorang ulama hadir ke negeri Selangor Darul Ihsan pada malam ini. Marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Majlis dengan segala hormatnya menyebut dan mempersilakan Al-Imam Profesor Dr. Ali Jumaah diiringi bersama penterjemah Syekh Nazrul Nasir untuk naik ke pentas menyampaikan tausiah mahabbah Darul Ihsan dengan tajuk
hubungan pemerintah dan ulama. Dipersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يجب تقديم الشكر إلى السيد كبير الوزراء السيد أمير على هذه الدعوة المباركة التي مكنتنا من أن نلتقي سويا في مثل هذه الليلة المباركة. وتحت هذا العنوان الذي يلفت الانتباه، هذا التعاون الواجب بين الأمراء والعلماء. عشنا في عصر الأمراء فيه في دائرة والعلماء في دائرة أخرى، والذي أحدث هذا الرغبة في تكوين الجماعات. وعندما بدأ الناس في تكوين الجماعات بعد انهيار الخلافة، شعر أولياء الله ومنهم الشيخ محمد عبد الوهاب الحصافي بخطورة ذلك، وأن هذا سيسبب شيئا من النفرة بين الدائرتين، دائرة العلماء ودائرة الأمراء. وهذا ليس في مصلحة أحد، لا في مصلحة الفرد ولا في مصلحة الجماعة ولا في مصلحة الأسرة ولا المجتمع ولا الأمة. ولذلك حذر تحذيرا شديدا عن هذا التشرذم الذي كان له أثر سيء في الصدام بين الدائرتين، أو على الأقل في عدم التعاون وفي انشغال كل دائرة بما أقامها الله فيه. وهذا أمر لا بد أن يتغير، وها هو في بداية التغير. نريد الدائرتين دائرة واحدة، العلماء والأمراء في دائرة واحدة لنفع الناس ولعمارة الدنيا ولتزكية النفس ولامتثال قوله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. العلماء والأمراء في يد واحدة، ينبغي أن يكونوا كذلك من أجل الله ولوجه الله سبحانه وتعالى. على مر الزمان كان العلماء في الصدارة عند الأمراء، وكان الأمراء في القيادة عند العلماء. لم يكن هناك هذا التشرذم النكد
الذي أحدثوه بين الأمة وأحدثوه بين المسلمين. نتذكر طاعة الأمراء للعلماء أيام العز بن عبد السلام. نتذكر الإمام الدردير مع علي بك الكبير. ولكن الآن هيا بنا نبدأ، وهيا بنا نسعى لنعود إلى ما كان عليه الحال في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففي ذلك الخير كل الخير، لأنه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نبه إلى ذلك الإمام السيوطي في كتاب ألفه وأسماه الأساطين في العلماء والسلاطين. نبه إلى أنه لا بد أن يكونوا دائرة واحدة، وألا يتصادموا أو يتنافروا أو يستقل كل واحد منهم بدائرته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن walah. Pertamanya wajib bagi saya untuk berterima kasih kepada Datuk Seri Amiruddin Syahari selaku Menteri Besar atas jemputan dan usaha untuk mengadakan majlis yang diberkati ini. Kerana tanpa usaha beliau tidak mungkin kita dipertemukan pada malam ini. Dan pada malam ini akan kita bicarakan berkenaan dengan tajuk sudut-sudut bantu-membantu di antara ulama dan juga pemimpin umara. Maka kenapa berlaku pertembungan di antara ulama dan umara? Demikian itu berlaku setelah kejatuhan khilafah dan masing-masing di kalangan ilmuan-ilmuan berebut untuk mengadakan puak masing-masing. Dan ini telah dilihat bahaya oleh Al-Imam Abdul Wahab, Ahmad Abdul Wahab Al-Husafi, guru Muhammad Abdul Wahab Al-Husafi, yang merupakan ulama dan juga wali yang besar di Mesir. Dan dia melihat jikalau perkara ini terus berlaku, maka ia akan mengeruhkan hubungan di antara ulama dan juga umara dan tidak membawa kemaslahatan kepada diri, keluarga, bahkan kepada umat seluruhnya. Maka Al-Imam Al-Husafi telah menyarankan supaya perkara itu perlu dihentikan, supaya ulama berada bersama dengan umara, umara bersama dengan ulama dalam satu lingkungan. Maka jangan dipisahkan, kerana mereka mestilah sama-sama satu tangan untuk mengimarahkan muka bumi dan tazkiyah an-nafs, iaitu menyucikan jiwa. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, bahawasanya ulama berada di hadapan dan para pimpinan berada dalam kepimpinannya, semua saling dengar-mendengar antara satu sama lain, seperti halnya di antara Ula Izzuddin bin Abdul Salam berada di bawah kepimpinan pemerintah, dan contohnya seperti mendengarnya Ali Bik Al-Kabir kepada Al-Imam Ad-Dardir radhiyallahu ta'ala anhu. Maka perkara itu perlu diubah. Maka pada hari ini, ayuh kita sama-sama mengubah untuk menjadikan ulama dan umara ini satu hati dan satu tangan, berusaha untuk kemaslahatan negara dan umat ini. Imam As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu telah menegaskan perkara sedemikian di dalam kitabnya Al-Asatin fil Ulama was Salatin,
bahawasanya ulama dan umara mestilah berada dalam lingkungan yang satu untuk memajukan dan mengimarahkan muka bumi. ظهر في عصر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد الذي سمي بوزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال الصحابة كانوا يقولون جاء رسول الله ومعه أبو بكر وعمر، وذهب رسول الله ومعه أبو بكر وعمر، وجلس رسول الله ومعه أبو بكر وعمر، والذي قال فيه رسول الله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، والناجذ هو ضرس العقل، وإياكم ومحدثات الأمور. عمر لاحظ أن بعضهم يفكر في إنشاء تلك الجماعات، فنهاهم فيما أخرجه الطبري في تاريخه، يقول: قال عمر: ما لي أراكم تسألون قبل أن تجلسوا عمن هذا، يعني يسأل عن الشخص أنت تبع أنهي فريق وتبع أنهي جماعة، أفيضوا بينكم مجالسكم. أفيضوا بينكم مجالسكم صارت عبارة عنوان من عمر بن الخطاب الذي أمرنا أن نتخذ سبيله وأن نسير على هداه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، صارت عنوانا لجمع الشمل، لجمع الشمل بين العلماء والأمراء، لجمع الشمل في عدم الخروج عن الجماعة، عن المجتمع، عن الناس. فإن كنتم جميعا على رجل فأتاكم من يريد أن يخرجكم فاقتلوه كائنا من كان. أمرنا بالوحدة، وأمرنا بالشرعية، وأمرنا بالنظام، وأمرنا بالتعاون على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الحالة التي عنونها عمر بأفيضوا بينكم مجالسكم تحتاج منا إلى دراسة، إلى تعمق، إلى كيفية تحويلها إلى برنامج عملي يجمع بين الأمراء والعلماء لمصلحة المجتمع ولمصلحة الناس. أمرنا بالطاعة، وأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة هي الدين. الدين النصيحة، مثل ما قال الحج عرفة، يعني النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل الوسع في المناقشة حتى نصل إلى كيفية تطبيق أوامر الله ورسوله. لا يكون ذلك بسلاسة ويسر وسهولة إلا بأن تصبح دائرة العلماء والأمراء دائرة واحدة. ولذلك فهذه الدعوة التي تنطلق من مهرجان القراءة والتراث الإسلامي دعوة في وقتها وفي مكانها وفي أشخاصها وفي أحوالها. فنحن نحتاج إلى أن ننطلق من هذه الدعوة وأن نحقق غايتها وأن نجتمع على البر والتقوى.
Maulana Syekh radhiyallahu anhu menerangkan berkenaan dengan nasihat untuk kita mengikuti Umar, dan beliau ini adalah wazir ataupun kita sebut menteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan rapatnya Umar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sahaja adanya Rasulullah maka adanya Umar. Maka dikatakan, datanglah Rasulullah bersama dengan baginda Abu Bakar dan Umar. Perginya Rasulullah bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Duduknya Rasulullah bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Nak kata setiap waktu mereka ini berdampingi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah memberi saranan, arahan bahawa kita mesti mengikuti pedoman khulafa ar-rasyidin, dan Nabi mengatakan addu alaihi bin nawajis, mesti pepak dengan geraham, gigit dengan geraham apa yang didatangkan daripada Umar radhiyallahu taala anhu dan khulafa ar-rasyidin. Poinnya di sini adalah ketika zaman Umar radhiyallahu taala anhu, dia melihat satu fenomena, ada berlaku kepuakan di kalangan masyarakat ketika itu. Maka kata Sayyidina Umar, pasal apa kalian bertanya dulu sebelum duduk? Kenapa kalian bertanya dulu sebelum duduk di majlis? Maksudnya apa? Bila nak tengok satu majlis, kata dia ni geng mana? Ni dia geng mana? Kalau geng tu kami tak mau. Kalau geng ni baru kami apa? Kami duduk. Maka Sayyidina Umar kata, afidu bainakum majalisakum. Afidu bainakum majalisakum. Penuhkan antara kalian ini majlis-majlis kalian. Maknanya mana sahaja kelompok maka duduk bersama. Itu adalah satu ajakan untuk kita mengukuhkan perpaduan di antara sesama kita, tidak berpecah belah dan tidak merosakkan keharmonian persaudaraan antara kita. Kemudian kata Maulana Syekh, perlu kita mengambil perhatian untuk kita faham lafaz tersebut, iaitu kalam Sayyidina Umar, afidu bainakum majalisakum. Perlu faham, jadikan dia sebagai aktiviti ataupun modul yang dapat dijadikan aktiviti mempererat hubungan di antara ulama dan juga umara. Dan kerana apa kata Maulana Syekh? Kerana din an-nasihat, agama itu ada nasihat, iaitu kita nak kebaikan buat semua orang, dan kebaikan itu tidak akan berlaku melainkan dengan bersatunya di antara pemimpin dengan para ulama. Dan kata Maulana Syekh seterusnya, seruan untuk kita membaca dan menghayati turas Islam, khasnya Ihya Ulumuddin, adalah tepat pada masanya, tepat pada tempatnya dan tepat pada ahwal individu yang ada pada zaman kini. كيف تصير دائرة العلماء والأمراء مرة أخرى دائرة واحدة؟ كيف تصير دائرة واحدة؟ نراها عند ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الطرق الحكمية. في هذا الكتاب يتكلم عن سبب ابتعاد دائرة الأمراء عن دائرة العلماء، ويحمل المسؤولية للعلماء أولاً، لأن الأمراء إذا ما سألوهم أتوا لهم ما في الكتب دون إدراك الواقع، فلا يستطيع الأمير أن يطبق ما يقوله العالم،
لأنه يتكلم في مسألة تشبه الخيال، فيعطي الأمير ظهره للعالم. ويستفيض ابن القيم في هذا استفاضة ينبغي علينا جميعا أن نطلع عليها. نور الله قلب هذا الرجل أن يصوغ هذه المشكلة وكأنه يستشعر بها وكأنه يعيش معنا، واستفاض في كيفية وجوب إدراك العالم للواقع وللمآلات حتى يستطيع أن يعطي النصيحة الصحيحة للأمير حتى يستطيع أن يطبقه. الأمير يريد أن يطبق، ولكن الكلام الذي يأتيه كلام لا يتناسب مع ما يدركه من حقائق. ولو أنه طبق ما يقوله العالم بحذافيره هكذا دون برنامج تطبيقي فإنه سيودي بالبلاد والعباد والعياذ بالله تعالى، يهلكها. ابن القيم كتابه مطبوع، لكنه يحتاج إلى دراسة وتأمل واستنباط حتى يتواءم مع عصرنا هذا. مثال آخر في تاريخ المسلمين في اتحاد دائرة العلماء مع الأمراء، وهو أبو السعود المفسر شيخ الإسلام في الدولة العثمانية. كان أبو السعود في زمن سليمان القانوني، وكان سليمان كلما فتح جزيرة جديدة يرسل إليها أبا السعود من أجل أن يمكث فيها الشهر والشهرين ليصوغ لها قانونا يتواءم مع أعرافها ومصالحها ومقاصد الشرع فيها وإمكانية هذه الجزيرة من غيرها، حتى يصدر قانونا خاصا بتلك الجزيرة أو بتلك الولاية. فكر متقدم قبل فكر الفيدرالية وقبل فكر استقلال كل ولاية بقانون ييسر أمرها. لكن أبو السعود كان يراعي هذا، وأبو السعود وسليمان القانوني في دائرة واحدة، يتغيى رضا الله ويتغيى مصالح الناس ويتغيى فائدة البلاد والعباد. أبو السعود ألف قوانين كثيرة ووضع قوانين كثيرة كلها تحت مظلة الشرع الشريف، لكنها مختلفة باختلاف الناس ومصالحها وعاداتها وتقاليدها لتحقيق المقصد الشرعي الذي أراده الله منا، سعادة الدارين. حاول بعض الباحثين أن يجمع هذه القوانين، وأنا عندي في مكتبتي 9 مجلدات منها، لكن أظن أنها أصبحت أكثر من ذلك، قوانين سليمان القانوني التي تختلف من مكان لمكان، تراعي فيه الواقع وإدراك الواقع، وليس هناك نزاع بين العلماء والأمراء في هذا الجانب. مثالان عند ابن القيم في القرن 8 وعند أبي السعود في القرن 11 أو 11. نعم، إذن نحن نريد
بطريقة علمية متعمقة نعيد دائرة العلماء والأمراء دائرة واحدة حتى ننفع البلاد والعباد. Maulana Syekh kemudiannya menerangkan berkenaan dengan persoalan bagaimanakah untuk menjadikan ulama dan umara berada dalam satu lingkungan. Maka secara ringkas saya sebutkan, Maulana Syekh memberikan kepada kita dua contoh. Satu contoh pada kurun ke-8 dan satu contoh pada kurun ke-11 Hijrah. Kurun ke-8 diwakili oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Juziyah dan kurun ke-11 diwakili oleh Imam Abi Sa'ud radhiyallahu ta'ala anhuma. Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya At-Turuqul Hukmiyah, satu kitab yang penting untuk dikaji dan dibaca, telah menyebutkan kenapa berlaku pertembungan di antara ulama dan umara, ataupun sekurang-kurangnya tidak berlaku kerjasama di antara ulama dan juga umara. Dan Imam Ibn Qayyim pertama-tamanya telah menyalahkan ulama. Iaitu mengatakan bahawa di kalangan ulama ada yang cuba untuk atau menyarankan untuk dipraktikkan hukum yang diambil terus daripada kitab tanpa diraikan apa yang sebenar di dalam realiti, keadaan sebenar realiti manusia. Maka pemimpin pada ketika itu melihat bagaimana nak praktikkan, laksanakan hukum-hukum yang sedemikian, dan dia lihat jikalau dipraktikkan sedemikian maka akan membawa kemusnahan kepada negeri. Maka dengan itu pemimpin mula hilang kepercayaan kepada para ulama, maka berlaku kerjasamaan di antara ulama dan juga umara. Kemudian seterusnya antara gandingan ulama dan umara diberi contoh oleh Maulana Al-Imam adalah pada kurun ke-11, iaitu antara Al-Imam Abi Sa'ud dan juga pemimpin Khalifah Sulaiman Al-Qanuni. Dan Sulaiman Al-Qanuni telah mengarahkan kepada Abi Sa'ud supaya pergi ke negeri-negeri yang dibuka untuk melihat hal ehwal orang di sana dan diletakkan undang-undang yang bersesuaian dengan adat dan tradisi di sana. Maka dibuatnya undang-undang yang begitu banyak. Kata Maulana Syekh, sekira-kira ada ulama yang mengeluarkan kembali undang-undang yang dikeluarkan tu, saya punya sahaja ada 9 jilid. Dan sekarang ni ada lagi duk keluar lagi undang-undang yang diletakkan. Itu nak menunjukkan kepada apa? Ada persefahaman di antara ulama dan juga umara untuk apa? Untuk kemaslahatan negara dan supaya hidupnya masyarakat dalam syariat, di bawah naungan syariat, dan terrealisasinya maqasid syarak dan juga maslahat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada. Dan idea meletakkan undang-undang yang berbeza dan banyak ini pada negeri-negeri adalah idea yang cukup maju. Ini idea sebelum daripada adanya idea federali dan adanya idea undang-undang khas kepada wilayah-wilayah tertentu. Ini telah lama sudah dibincangkan 300 tahun awal sebelum daripada zaman sekarang. Itu secara umum saya ringkaskan daripada Maulana Imam. ومن أجل ذلك أنشأ العلماء علما جديدا أسموه بالسياسة الشرعية، وهو محاولة منهم للجمع بين الأمراء والعلماء في دائرة واحدة. ثم تطور الأمر إلى أن أصبحت هذه المادة العلمية تدرس في جامعة الأزهر، وأصبحت من المنهاج اللازم مع العلوم القديمة التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وما زالت السياسة الشرعية التي تحولت فيما بعد إلى قسم لدراسات السياسة الشرعية، وكل ذلك من أجل
اتحاد دائرتي العلماء والأمراء. فينبغي أيضا أن ندرس هذه المادة وأن ندرسها أبناءنا، وأن يعلم كيف يصف الواقع وكيف يوقع عليه من الأحكام ما يحقق مقاصد الشريعة، وما يراعي المآلات، وما يحقق مصالح الخلق. شكرا لكم لحسن استماعكم، ونلتقي على خير دائما، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم تحفه الملائكة وتتغشاه السكينة وتتنزل فيه الرحمة، ويذكرنا الله سبحانه وتعالى في ملأ عنده. اللهم يا ربنا تقبل أعمالنا، فاغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر غيوبنا، واجمعنا على الخير في الدنيا والآخرة، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انظر إلينا بمددك يا رب العالمين، وانقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك، ووفقنا إلى ما تحب وترضى. اللهم هب مسيئنا لمحسننا، واغفر لنا جملة واحدة. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Maulana Al-Imam mengakhiri saranan untuk kita menyatu padukan ulama dan umara dalam satu lingkungan adalah dengan kita pelajari siasah asy-syar'iyyah. Hakikatnya siasah syar'iyyah ini diletakkan adalah salah satu usaha untuk menyatu padukan antara ulama dan juga umara, sehinggalah dia kini telah diajarkan di Al-Azhar Syarif, bahkan telah dijadikan satu fakulti yang khusus untuk mempelajari berkenaan dengan subjek siasah syar'iyyah. Maka Maulana Syekh memberi saranan untuk kita sama-sama belajar dan kita mengajarkan anak-anak kita dan kita meneliti perkara tersebut. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menyatu padukan kita antara ulama dan umara untuk kemaslahatan negara. Dan Maulana Syekh mengakhiri dengan doa untuk hadirin dan hadirat kesemuanya di kalangan para pimpinan dan juga para ulama, dan al-afu minkum sebarang kekurangan pada terjemahan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala meridai kita dan semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazakallahu khairan katsira. Mohon Profesor Syekh untuk kekal di atas pentas bagi meneruskan atau cara seterusnya. Hadirin majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Sahibul Fadilah Al-Imam Al-Allamah Profesor Ali Jum'ah sebentar tadi. Semoga tausiah tersebut menjadi ikhtibar dan panduan kita dalam memimpin mentadbir negeri Selangor menjadi amalan kepada para hadirin sekalian. Sebagai menghargai kehadiran Sahibul Fadilah Al-Imam Al-Allamah Profesor Dr. Ali Jum'ah ke bumi negeri Selangor Darul Ihsan, majlis dengan penuh ta'zimnya menyebut dan mempersilakan pemimpin yang kita hormati, Yang Maha Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahri, Datuk Menteri Besar Selangor, untuk menyampaikan cenderamata khas buat Sahibul Fadilah Al-Imam Al-Allamah Profesor Dr. Ali Jum'ah pada malam yang berbahagia ini. Dipersilakan. Untuk makluman para hadirin, cenderamata daripada Yang Maha Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor merupakan sarung tenunan tangan yang menjadi kegemaran para kiai pesantren, sarung yang didatangkan khas daripada Indonesia buat tetamu khas kita pada hari ini, iaitu Al-Imam Al-Allamah Profesor Dr. Ali Jum'ah. Dan untuk makluman para hadirin, sebagai ingatan kepada majlis ini, Sahibul Fadilah Al-Imam Al-Allamah Profesor Dr. Ali Jum'ah akan menyampaikan hadiah teristimewa
buat Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor pada malam ini. Untuk makluman para hadirin, cenderamata daripada Sahibul Fadilah Al-Imam Al-Allamah Profesor Dr. Ali Jumaah merupakan senaskah Al-Quran bertinta emas tulen kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih. Seterusnya dipersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor dan Sahibul Fadilah Al-Imam Profesor Dr. Ali Jumaah untuk mengambil tempat bagi memulakan jamuan mahabbah pada malam ini. Sebelum jamuan mahabbah pada malam ini dimulakan, majlis dengan penuh ta'azimnya menyebut dan mempersilakan Yang Amat Berbahagia Datin Sri Mas Diana binti Muhammad, isteri Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor, untuk menyampaikan cendera ingatan kepada isteri Al-Imam Al-Allamah Profesor Dr. Ali Jumaah. Dipersilakan. Hadirin sekalian, majlis jamuan pada malam ini dimulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li sahib hadza at-ta'am warzuqnu minal halal wa jannibnu minal haram wa taqabbal diyafatahu wa tammim niyatihi. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Bismillah wa ala barakatillah walhamdulillahi rabbil alamin. Dipersilakan kepada diri dan para hadirin untuk menikmati jamuan yang telah disediakan. Dipersilakan.